Setelah lama tak pergi ke parlimen, tuan-tuan, tiba-tiba semalam Haji Hadi dalam ucapannya di parlimen mengatakan bahawa dalam Islam tidak ada DNAA. Ini satu perkara yang amat mengejutkan saya. Kerana kalau kita lihat bahawa perkataan DNAA ataupun tindakan discharge not amounting to acquittal ini ada dalam mana-mana sistem kehakiman. Sama ada ianya undang-undang sivil, begitu juga dengan undang-undang syariah. Dalam satu riwayat, baginda Rasulullah SAW pernah baginda mengarahkan seorang wanita yang mengaku berzina untuk pulang ke rumah kerana tiada bukti, sehinggalah wanita itu bersalin dan sempurna menyusukan anaknya. Barulah wanita itu dihukum atas pengakuan dia. Bukankah ini keadaan yang hampir sama dengan DNAA, kerana dalam konteks ini pendakwa raya menarik balik pertuduhan apabila dipertimbangkan antara lain ketidakcukupan bukti atau perlu siasatan lanjut, seperti mana yang telah disenaraikan dalam 11 perkara yang menjadi sebab kenapa mereka mengambil keputusan untuk menghentikan pertuduhan ke atas Datuk Seri Zahid. Dan jika benar DNAA ini tiada dalam hukum Islam, kenapa Haji Hadi tak nasihat Timbalan Presiden PAS Ustaz Nasaruddin Mak Isa untuk tidak menerima perintah DNAA pada 4 November 2020 zaman pemerintahan Muhyiddin tu? 16 pertuduhan pecah manah dilepaskan dan tanpa dibebaskan. Adakah ketika itu kitab Haji Hadi ini belum wujud lagi dan baru je diturunkan wahyu tahun ni? Ini kita nak tanya. Lagi satu Haji Hadi, kita nak beritahu di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, pendakwa raya mempunyai kuasa untuk tidak meneruskan pertuduhan dan justifikasi telah pun diberikan kepada mahkamah dalam mana-mana kes berkaitan DNAA, termasuklah dalam kes melibatkan Datuk Seri Zahid ni. Cuma dalam kes Datuk Seri Zahid ni special sikit sebab tak pernah ada DNAA. Peguam negara kena bagi terperinci sebab kenapa diberikan DNAA. Ini kali pertama secara teliti, 11 sebab. Dan jangan lupa juga Seksyen 103 dalam kurungan 1 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001 yang digubal ketika Haji Hadi menjadi Menteri Besar Terengganu menyebut juga tentang DNAA, di mana di dalam enakmen ini menyatakan pada mana-mana peringkat perbicaraan sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkan patut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu, dan sesudah itu semua prosiding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung sedemikian tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Bila Haji Hadi kata dalam hukum Islam tidak ada DNAA ni, maknanya beliau sendiri, tuan-tuan, di depan hidung, di depan matanya telah meluluskan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. PAS tak sepatutnya lah menggunakan dalil agama mengikut rentak dan selera politik, kerana ianya boleh mengelirukan rakyat, terutamanya orang Islam, sekiranya dalil yang disandarkan tidak tepat pada tempatnya. Jadi nak beritahu dengan Haji Hadi, cukup-cukuplah menunggang agama ni. Bila DNAA itu berlaku zaman pemerintahan dia, di hadapan mata dia, semuanya halal. Bila ianya dilakukan oleh orang lain terhadap musuh politik dia, semua menjadi haram dan tiba-tiba tidak ada dalam hukum Islam. Dia pula pandai-pandai mewujudkan hukum yang tak wujud. Inilah masalah yang ada pada pemimpin PAS hari ini. Sewajarnya lah pemimpin PAS dan Perikatan Nasional ni dengarlah titah Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun menyatakan orang politik ni janganlah pandai-pandai membuat dan mengeluarkan fatwa tentang Islam mengikut kehendak dia. Cukup-cukuplah. Hari ini juga saya nak ulas lah, kalau misalnya kes Datuk Seri Zahid ni nak dibawa kepada Parlimen Select Committee, berlakulah adil. Pastikan semua kes daripada tahun 2018 bila kita bertukar kerajaan sehingga ke hari ini, semua kes ini termasuklah kes Hassan Karim dan kes pemimpin-pemimpin lain, tak kira lah PH ke, PN ke, PAS ke, Bersatu ke, bawa semua pergi ke Parlimen Select Committee. Kenapa sengaja nak menzalimi Datuk Seri Zahid seorang? Kenapa masih lagi meneruskan pendakwaan terpilih? Kenapa masih lagi meneruskan perkara-perkara yang jelas bermotifkan politik dan berniat jahat ni? Ada juga lah yang mengatakan bahawa kita hari ini kita dititahkan oleh Kebawah Duli Tuanku bahawa kita disuruh bekerjasama membentuk kerajaan, tetapi bukan bekerjasama dalam pilihan raya. Saya nak beritahu, bila Tuanku titahkan suruh kerjasama, untuk apa? Tujuan dia ialah supaya kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil. Kenapa perlu kerajaan stabil? Bila kerajaan tu stabil, pelabur yakin, pelabur masuk balik ke dalam negara. Ini foreign direct investment meningkat, mata wang kita kembali kukuh, peluang pekerjaan bertambah, kadar pengangguran merosot, kadar jenayah juga akan merosot, pertumbuhan ekonomi akan mengembang, pendapatan negara bertambah, kita ada lebihan wang untuk dipulangkan kepada rakyat, rakyat akan hidup aman-aman bahagia. Tetapi
Takkanlah ke bawah dunia tuanku nak diktate setiap satu benda yang perlu dibuat oleh UMNO dan kerajaan perpaduan. Takkan begitu. Pertama, engkau kena join menjadi kerajaan. Kedua, pastikan jangan berlaga. Jangan bila masuk pilihan raya, seorang bertanding menentang sama-sama dalam kerajaan perpaduan. Takkan tuanku nak diktate A to Z. Logiklah, kita dah duduk dalam satu kerajaan. Takkan masuk pilihan raya, UMNO hentam Mat Sabu, Mat Sabu hentam UMNO, UMNO hentam Anwar Ibrahim. Lepas tu duduk dalam kabinet yang sama. Lainlah apa yang berlaku ketika kita bersama dengan Muhyiddin. Peringkat awal pun kita mempunyai hubungan yang baik dengan Muhyiddin. Kita beri sokongan kepada dia. Bila dia berpaling tadah, dia khianati kita, dan kita dah pernah masuk sekali pilihan raya di Sabah. Dan itulah mistik paling besar yang kita buat. Peringkat awal tu bila Datuk Bong Mokhtar mengatakan kita akan bertanding semua 73 kursi Dewan Undangan Negeri, saya dah gembira. Tiba-tiba agihkan separuh BN, separuh mereka. Last kali apa jadi? Kena tikam. So semenjak itulah kita mengambil pendirian untuk bergerak solo di Melaka, mengambil pendirian untuk bergerak solo di Johor. Tapi dengan Datuk Seri Anwar ni kita baru, hubungan yang baru, masih fresh. Dan setakat ini mereka sangat menghormati kedudukan UMNO, dan UMNO pun alhamdulillah boleh menghormati kedudukan rakan-rakan komponen dalam kerajaan perpaduan. Kita saling menghormati satu sama lain, bertolak ansur dan cukup jaga. Sebab kita tahu bahawa tak jaga hubungan sesama ni boleh menguntungkan kerajaan. So dalam keadaan semua orang menjaga-jaga, tak ada siapa boleh memerintah sesuka hati dia. Ini bagus untuk rakyat. Rakyat akan dapat yang terbaik. Dan dalam konteks hari ini, semua orang reporter. Lagilah susah. Kita tak boleh tengok lagi watak-watak yang boleh membuat sesuka hati dalam pemerintahan. Watak-watak yang boleh menghina, mencela rakyat sesuka hati dalam pemerintahan. Tak boleh. Watak-watak yang angkuh dalam pemerintahan. Tak ada lah. Semua orang kena menghormati bos yang nombor satu, rakyat. So ini yang lahirnya rakyat yang akan dapat manfaat. Ketika dia menjadi kerajaan 33 bulan, ketika itu tak ada pula dia sibuk nak memikirkan untuk mengembalikan royalti minyak Terengganu. Bila ditanya dalam parlimen, kenapa dia tak buat demikian ketika dia berada dalam kerajaan, dia kata kita ketika itu tak ada masa sebab kita diganggu oleh kerengga. Kerengga yang dimasukkan itu kerana ada usaha-usaha untuk menebuk atap, dia kata. Melakukan benda haram yang berdosa. Jadi sekarang ni menebuk atap zaman Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri itu tak berdosa. Bukan umpama kerja-kerja kerengga. Jadi dia sebenarnya mengakui bahawa dia pun terlibat menjadi kerengga. Salah satu sebab bila mana mata wang kita dah kukuh, ekonomi kita dah bagus, bursa saham pun tengah cantik, tiba-tiba dia kata ada usaha untuk menebuk atap. Terus jahanam kita punya mata wang. Bursa saham pun menghudum sekejap akibat daripada kenyataan-kenyataan dia. Maknanya dia buat benda haram jugalah. Dia juga membuat benda-benda yang berdosa. Dia macam ni lah. Kalau dulu belum ada akta anti lompat parti, dia boleh buat, ambil SD secara personal ni, beli ahli parlimen dan sebagainya. Tapi sekarang ni, kalaupun dia boleh yakinkan parti yang tidak ada terikat dengan perjanjian, ini mungkin kesilapan di pihak Pakatan Harapan. Macam kita dah melalui pengalaman lepas 2018, kita lihat 16 orang ahli parlimen kita melarikan diri menyertai acara lompat berkata-kata. Bila kita dah tahu 16 orang lompat beramai-ramai menyertai Perikatan Nasional ataupun Bersatu, maka kita mengambil keputusan untuk pilihan raya 2022, setiap wakil rakyat kita nak bertanding ni, 3 aku janji dia kena sign. Sebenarnya PKR pun sign juga, buat benda yang sama. Tetapi mungkin mereka kali ni mereka tak terbayang bahawa muda pun boleh lari daripada perjuangan. Muda pun boleh lompat parti. So selamatlah muda, kerana tidak ada perjanjian. Lebih-lebih lagi pemimpin muda ni terdiri daripada manusia-manusia yang tidak ada maruah diri. Mereka menang atas bantuan Pakatan Harapan. Hari ini patutnya mereka ada maruah dan tidak mencuri kursi yang Pakatan Harapan berikan kepada mereka. Mereka tidak akan khianat pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang memberikan undi kepada mereka untuk mereka menang di Puteri Wangsa, begitu juga di Muar. Mungkin ini pengalaman dan mungkin ini juga mengajar kita supaya akan datang, kalau kita nak bagi kursi kepada orang lain, menghormati mereka berada dalam pakatan kita, pastikan buat juga agreement.
Jadi kalau Haji Hadi cakap zaman dulu, zaman scheme of thing, bila Muhyiddin boleh tawarkan jawatan menteri, boleh tawarkan GLC kepada orang yang lompat parti, ataupun boleh ugut orang, boleh desak ataupun boleh ancam nak dakwa dan sebagainya, ataupun tawar untuk digugurkan daripada pendakwaan. Kalau dulu boleh, tapi sekarang bila terikat dengan akta lompat parti, setiap keputusan parti itu mesti dibuat secara en bloc oleh ketua parti.